اللهم إني اهتطت بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محظور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك أرش الله إلى قاء أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عظيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بالسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس
لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita dalam keadaan penuh nikmat. Khususnya kita berkumpul bersama-sama, duduk dan mendengar dalam live, lihat skrin hari ini bersama-sama untuk kita meningkatkan ketakwaan kita dengan mempelajari ilmu tauhid. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, juga sahabatnya, juga limpah kurnia nikmat dan rahmah, kepada para tabi'in, juga ulama-ulama muslimin dan muslimat yang mengikut akal baginda sehingga ke hari kiamat, insya-Allah. Insya-Allah sama-sama kita tengah hari, pagi lagi membukakan kitab Faridatul Faraid fi ilmi aqaid, pada bicara ilmu tauhid, Syekh Ahmad Al-Fatani penulisnya. Jadi sama-sama siapa yang ada kitab boleh buka. Siapa yang belum follow sekarang. Rugi tak follow. Tak percaya cuba tanya yang lain yang biasa follow. Rugi tak follow. Dan tak cakap sekarang dengan live dah live. Jangan lupa tap screen, jangan lupa untuk share ramai-ramai. Kat depan ni ramai ni, dekat 3,000 orang yang tak nampak. Orang lah, 3,000 makhluk. Jadi insya-Allah, jadi kita akan bersama-sama membukakan berkenaan ilmu tauhid. Muka surat berapa dah? 6. Ustaz, berapa ni? 15 baris daripada atas. 15 baris dari ada atas, muka surat 6. 1 ni 6. 6 kalau bahasa Jawi macam 6. Aku tak tahu Jawi kan, tak apa. Kita belajar. Ya, kadang-kadang bila tak biasa, kita tak ingat. Betul tak? Walaupun kita dulu namanya orang Jawi, betul tak? Kita ngaku. Orang Melayu ni dulu dipanggil sebagai orang Jawi. Jawi ni maksud orang Jawi lah. Jawi. Dan kalau kata orang Jawi ni memang menguasai buku Jawi. Nak dapat buku kitab, boleh ambil dekat ni, la ilaha illallah. Kita tambah sikit, siapa boleh dapat kitab boleh tengok dekat ni. Dekat kita punya ni okey, tak apa. Ni dia. Kita bagilah sikit ni kitab dia. Boleh tengok kitab dia, insya-Allah. Kita bagilah
Siapa berminat, memang betul belajar kena ada kitab. Dan saya memang cadangkan kitab Jawi sebab kita orang Jawi. Memang kalau cuba tengok balik ni, cuba torres sikit darah nampak keluar Jawi. Darah orang Jawi. Bukan apa nak test, nak tengok. Betul. Memang banyak kehebatan. Kehebatan apa? Tulisan Jawi adalah tulisan Al-Quran. Betul tak? Huruf hijaiyah, huruf Al-Quran. Bukan Jawi. Memang yelah dia kepulauan Jawa dulu panggil. Tapi Jawi lah dia panggil okey, tak apa. Jadi kita baca kitab Jawi juga. Biar dapat berkat. Satunya utamanya, orang tanya, ustaz kenapa tak buka kitab Rumi ustaz, senang sikit. Dia lain. Rumi Jawi lain rasa dia. Rasa macam mana? Orang belajar dia tahu. Dia ada rasa macam mana rasa? Ada rasa tak? Tak ada rasa. Tak ada rasa. Dia belajar ni dia ada rasa apa? Bila belajar Jawi ni dia barakah rasa apa? Kita belajar macam kita belajar daripada ulama. Sebenarnya macam saya bukan ulama. Nak panggil ustaz pun malu. Tapi orang panggil juga biar dia. Cuma saya kata saya tukang baca kitab. Cahaya orang tanya cahaya tanpa batasan tu, ingat apa buku dia? Saya tertinggal lagi lah. Buku Cahaya Tanpa Batasan tu, itu buku saya tulis. Bukan saya tulis, saya susun daripada beberapa kitab bicara berkenaan ilmu tauhid. Ada dah kita lupa. InsyaAllah siapa nak tengok. Kalau katalah susah Jawi, macam dululah kita kalau belajar kat sekolah, dia ada buku teks dengan buku rujukan. Tak? Buku teks tu yang kena kita pinjam dekat sekolah. Buku rujukan kita beli kat luar, betul? Supaya menambahkan ilmu, memahamkan lagi buku teks. Betul tak? Ingat tak, kita tak beli buku rujukan. Memang pandai. Saya dulu memang tak pandai. Bila belajar buku teks macam tak faham juga. Beli buku rujukan. Dia macam fakta dia tu lagi tersusun. Betul? Gitu. Begitulah yang kita nak buat ni. Jadi bila kita baca Jawi, kalau nak tengok balik rujukan, buku rujukan tu yang kita buat buku Cahaya Tanpa Batasan, supaya boleh tengok balik. Kadang-kadang baca tak faham, boleh je nak tanya terus, boleh. Tapi kadang tak ada masa, sibuk, bukalah buku rujukan. Tu cara dia, boleh. InsyaAllah. Okey, sambung. Ni sebab mana lah? Guna berapa ni? 15 baris daripada bawah, atas ke bawah? Bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan dalil. Dalil. 15 ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 baris daripada bawah. 16 baris daripada bawah. Memang betul. Orang kalau awal-awal tak biasa kitab Jawi, memang orang kata susah. Sebenarnya bukan susah, kita tak biasa. Bila dah biasa, senang, insya-Allah, bahkan rasa sedap. Dia kalau baca Jawi ni, dia tak mengantuk sangat macam kita baca Rumi. Taklah yang biasa baca lah. Yang tak biasa baca susah juga nak cerita. Dan baca tulisan Jawi ni dia tak sakit mata macam kita baca Rumi. Kalau biasalah, sebab itu orang-orang alim, orang yang memang belajar pondok, dia kalau baca Jawi ni boleh baca lama. Kalau Rumi je dia macam mata tak tahan, gitu. Biasa nanti belajar nanti insya-Allah. Ni area mana ni? Ni area Pulai, Pulai Bistari. Orang tanya. Kangkap Pulai, Surau At-Taqwa. Memang sini takwa lebih. InsyaAllah. Amin insyaAllah. Okey, biasa baca. Cerita apa? Mari kita lihat preview yang lepas. Biasa nak cerita kan memang ada preview yang lepas.
Preview ke panggil? Bukan preview. Yang lepas orang panggil apa? Bukan preview. Preview akan datang tak? Dia macam kita tengok sinetron. Dia tu yang sebelum tu. Atau biarlah ke dia. Tak penting pun. Rewind tu balik. Sekejap. Yelah kita tengok balik cerita yang lepas. Apa cerita dia? Kita dah masuk pada sifat yang keempat, iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Cerita tentang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dan kita dah cerita, kita faham bahawa Allah tak serupa makhluk. Allah tak serupa makhluk. Dan bila kita buka bab ini, biasa Wahabi masuk. Dia memang tak puati bab ni. Kalau kita buka fikih, Wahabi tak masuk. Dia tak masuk sangat. Bab tauhid, mukhalafah, habis. Mukhalafah. Terima kasih. Panas kau sikit. Okey. Apa dia lupa dah. Dan kita dah belajar tentang sifat mustahil bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, iaitu serupa Allah dengan perkara baru. Mustahil Allah serupa dengan perkara baru. Lepas tu kita bawakan dalil yang mana membawa satu ayat dalam Al-Quran, iaitu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu ada dalil dalam Al-Quran yang perlu kepada tanzih. Tanzih ni menyucikan Allah daripada segala sifat kekurangan. Kaedah salaf serah terus pada Allah. Kaedah khalaf mentakwilkan dengan memberikan pemaknaan yang sesuai. Kaedah Wahabi, dia isbat dulu Allah duduk langit, lepas tu dia kata selayaknya. Lain. Kan ada itu ya? Kita dah beri perbezaan di antara tiga. Wahabi ada tim saber serupa, betul? Lepas tu dia laju. Kita ahli sunnah ni kita tak kuat. Kita tak ada saber serupa. Saya pun tak sempat. Saya tak ada serupa tengah ngajar nak tahu serupa apa. Jadi yang siapa ada masa boleh lah tolong masuk sikit live, support sikit. Boleh? Support sikit. Kita Wahabi dah macam ni pun kita tak ada lagi semangat nak tolong orang ahli sunnah. Macam mana kata? Kita tak kuat lagi kebersamaan kita ni. Kena kuatkan insya-Allah. Bukan kita nak hantar Wahabi ke betul, cerita dia. Kalau salah tetap salah. Benda betul kita kata betul. Ada tak Wahabi yang ada perkataan betul? Ada juga, tapi bab tauhid banyak salah lah. Yang fikir lah banyak adalah kena sikit kan. Ada. Ya ada. Bukan kita tak semua. Cuma yang kita risau yang salah tu pada usul tauhid, pegangan hati. Salah tauhid mati. Faham tak tu? Wasa'abi. Yang kita takut boleh membawa kepada kekufuran. Kufur tak ikut Wahabi, tak kufur. Berdosa. Sebab akidahnya akidah bid'ah, salah. Tapi ada sebahagian tak membawa kepada kekufuran. Yang dahsyat kalau memang dia mengisbatkan Allah duduk atas langit macam makhluk. Itu kufur. Tapi kalau Wahabi dia tak kata macam tu, dia kata Allah atas langit dengan selayaknya. Macam backup Wahabi je. Bukan. Salah atau tak salah. Tapi kita kena faham lah benda ni. Bukan kita nak hentam kosong itu. Bukan. Tapi Wahabi dengan Asy'ariyah dia memang hentam gitu je. Dia contoh kata apa, kita belajar sifat 20. Dia kata sesat kita, Yunani Greek. Sedangkan dia pun tak mendalami, tak faham tu. Di antaranya memang kalau kata dia tak ada betul-betul kaedah mempelajari tauhid, dia belajar rububiyah, uluhiyah, asma sifat tu umum, bahkan menolak apa yang sebenarnya. Contoh asma wa sifat, dah tahu kan ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Pernah dengar? Pernah dengar tak? Tak pernah dengar.
Saya tak nak ambil yang depan tu, ambil yang belakang sekali. Asma wa sifat. Dia kata apa? Sifat. Ada orang dia tak faham, dia bahas asma wa sifat ni mana asmaul husna dengan sifat 20. Bukan itu masuk Wahabi, bukan masuk sebenar yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah, bukan gitu. Cuba belajar betul. Wasifat di situ adalah nak kata Allah mempunyai sifat makhluk. Wasifat pada kat situ. Allah ada tangan, dia kata. Memang ada tangan. Kata Wahabi, bukan saya kata. Nampak? Jadi yang tu yang kita tolak. Yang tu kita tolak. Tu bahaya. Okey dah, cukup. Kita tak nak tekan sangat Wahabi ni. Kita belajar dulu. Kita bukan nak hentam orang. Bukan kita nak nyalah-nyalah. Kita belajar satu, niat kena betul. Belajar bukan nak hentam orang, bukan nak banding dengan orang. Bukan. Kita belajar nak pegang dalil kita, nak biar betul. Terus kenapa Ustaz cerita Wahabi? Supaya jangan ikut. Faham tak? Saya cerita ni supaya jangan ikut. Nanti kalau tak cakap, nanti orang ikut. Betul. Ada satu tahap tu dia kata apa? Semua betul. Wahabi betul, Ahli Sunnah betul. Kan susah juga tu. Tak belajar nama dia. Sebab itu kaedah dia kena ada kitab. Jadi perkataan saya yang saya sebut bukan perkataan saya, perkataan kitab. Jadi ini kitab dia. Jadi bila kita sebut perkataan kitab, nak terima wajib terima. Tak boleh tolak. Kenapa? Kitab ini ditulis, dirujuk dengan kitab-kitab yang besar, iaitu kitab daripada ijma' ulama. Kan kita tahu sumber ilmu bagi orang ahli sunnah wal jamaah ada 4. Apa dia? Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan juga qiyas. Ijma' ulama ni cerita ni. Tolak apa yang diijma'kan dalam tolak ijma' ulama, maka boleh kata kufur. Ni cerita sikit lah, boleh cerita sikit sebelum masuk ni, cerita sikit. Saya ada kisah, boleh tak cerita ni? Sebab rasa kan cerita. Sebab ada kisah sikit. Saya baru-baru ni orang tanya bab jamak kasar. Bila orang tanya jamak kasar, kita jawab lah. Ada dalam kitab. Ada dalam kitab. Jamak kasar berlaku oleh beberapa sebab. Antaranya disebabkan oleh musafir. Betul Sama belajar. Jadi bila cerita musafir, kena faham pula bila musafir yang tak boleh jamak kasar, iaitu pada musafir maksiat. Ini yang live ni tak apa. Bantu saya nanti boleh? Bantu saya. Takut saya tersalah cakap ke apa, tersalah pandang ke apa kan. Tapi ini mula saya tak nampak sangat. Bila saya dah buka kitab, jadi panas. Panas macam mana? Dengar boleh saya cerita sikit? Boleh? Okey, alang-alang ni dikaitan dengan pegang kitab ni, pegang perkataan para ulama ijma'. Okey, apa cerita dia? Jadi cerita dia, orang tanya, Ustaz, macam mana musafir maksiat ni? Antara sebab musafir maksiat ialah dalam pemusafiran tersebut ada perkara maksiat atau berniat dengan perkara maksiat. Atau tempat yang kita tuju itu tempat maksiat, pergi disko. Musafir pergi disko, maksiat. Ataupun pergi tempat di mana ada pergaulan bebas, persentuhan laki perempuan, perbukaan aurat, ada buka aurat ke tempat tersebut. Jadi musafir maksiat. Antaranya contoh majlis kahwin. Susah. Tak kata saya malah nak cakap. Apa saya malah nak cakap? Bila saya cakap kan dah kena dah. Faham tak cerita ni? Ada tak kita pergi majlis kahwin, semua tutup aurat? Itu susah nak cakap. Kecuali memang kita buat teknik. Buat
majlis kahwin ni niat ke jumpa saudara. Niat kita. Baik, tapi masa kalau bola sepak memang begitu. Tapi ya clear. Tapi niat yang baik tak menghalalkan cara syariat. Sebab itu orang kata niat tak menghalalkan cara. Cara macam syariat kena jaga. Syariat kena jaga. Kena jaga. Takkan kita kata syariat tak apa, kita boleh adjust sikit. Mana boleh adjust syariat? Astaghfirullahaladzim. Itu yang semalam nak cakap. Keadaan tepat. Kenapa disko? Saya nak tanya, kenapa disko haram? Katalah kata ada dia bukan disko, dia saja tempat lepak ke apa, tapi pergaulan lelaki perempuan dekat situ betul tanpa pun. Dia buat lelaki ni tak ada mahram, perempuan ni, budak perempuan ni main cakap macam tu. Tempat tu tempat maksiat. Jelas, tapi yang kita takut, yang tak jelas ni takut. Yang kita takut benda tak jelas, lagi kita takut daripada benda jelas. Faham? Macam Wahabi dengan Syiah. Syiah jelas nampak sesak dia tu terbang. Dia buat benda pelik-pelik tu kan. Apa katak lah, pukul diri sedera. Jelas nikah mutah jelas. Wahabi tak jelas. Sebab tu ramai ngikut. Faham cerita ni? Itu semalam. Boleh cakap ke tak ni? Boleh cakap lagi tak? Jangan marah. Saya cakap lagi marah. Memang bola orang dah setuju kan? Setuju. Memang pernah pergi. Ni AJK pernah pergi tengok bola. Pernah pergi stadium. Pernah? Yelah pernah lah guys, cerita sekarang. Dulu tak apa. Masa masuk tu memang semua pakai tudung. Tak ada. Jangan kata tudung, siap joget kat situ. Yang tak pakai tudung ke apa, saya tak tahu, saya tak pernah pergi. Ni memang jujur, saya memang tak pernah pergi. Sebab tu saya tak banyak nak cakap sangat. Yang pernah pergi faham sendiri. Betul. Pencampuran tak ada, tak pencampuran laki wanita. Memang dia asing. Tempat perempuan lain, laki lain. Campur dah. Susah juga cakap benda ni. Faham tak? Susah sama sekarang. Nak cerita benda betul ni, Allah, orang marah. Boleh cerita lagi tak? Boleh cerita. Saya risau ni, kalau boleh cerita, saya cerita betul. Boleh cerita. Jadi, itu baru satu sudut pandangnya. Pergi musafir tu. Okay, jadi, banyak. Itu baru satu. Antara penyebab lagi menjadi musafir maksiat adalah musafir perempuan tanpa mahram. Yang ni lagi panas. Ni perempuan dengar tu ni. Ini panas ni. Pernah dengar tak cerita ni? Senyap je. Pernah dengar tak? Jawab ni, jangan fikir saya terus tanya je. Tak pernah dengar? Ish, betul. Buka kitab fikir tak pernah dengar. Saya lukis sikit boleh lukis. Yang pernah duduk Saddu Zara'ih ada mahram. Kalau keluar fasih ada mahram tu perbahasa Saddu Zara'ih. Saddu Zara'ih dia gini, kalau kita keluar tu disebabkan contohlah gini, kita kerja atau yang makro, ya contohlah kita kerja gini, macam mana kata perempuan kan dia kadang-kadang kerja, betul tak? Takkan suami nak teman juga pergi kerja tu, takkan duduk sebelah suami jaga kaunter, suami duduk sebelah. Dan suami dia ada kerja dia. Faham tak? Itu Saddu Zara'ih. Ya betul. Yang tu ada Saddu Zara'ih dia betul. Kita tengok dia tu. Contohnya lagi, contoh anak sakit. Anak sakit, lepas tu nak apa? Suami tak ada, nak hantar ke hospital. Boleh tak? Boleh. Tak jadi itu sebab mahram pun tak ada, sebab ada sebab. Tapi kalau pergi Korea, saja-saja pergi Korea, faham tak? Dia pergi Korea dengan kawan-kawan, satu bas 40 orang pergi Korea tanpa mahram. Faham tak cerita tanpa mahram? Apa hukumnya?
Faham tak faham cerita ni? Alam. Ada tak orang buat sekarang? Dia. Dah macam mana cerita? Ada sampai dia cerita mahalah satu, tak kira mahalah ni dia jauh daripada mahram. Tu macam kita cuba cari nanti dan kitab ni. Saya dah, sebab saya nak bagi lepas juga orang sekarang ni, tapi dia kena tengok dia pergi tu dalam keadaan yang bagaimana. Adakah dia pergi dalam keadaan daurah atau memang berseronok gitu. Faham tak? Okey, gini. Boleh faham lagi? Okey, gini. Yang kata pergi belajar, pergi kerja, pergi itu dalam keadaan sebab. Yang mana sebab itu yang haruslah, mana dan untuk kelangsungan hidup, untuk keilmuan. Itu cerita lain. Mana ada satu zaraat, mana kata boleh, harus, ataupun ada yang kata makruh. Itu cerita lain. Ni cerita yang betul ni. Boleh? Dia cerita. Ini rasa tak buka tauhid dah ni. Boleh? Boleh? Kita buka sikit. Yang ni yang dah dengar tak apa, dengar. Ajak ni kawan-kawan dengar. InsyaAllah. Mari dengar. Dia biar gini. Biar kata faham betul ni. Sebab kita kadang-kadang tanggung dosa sebab tak ada ilmu. Okey, musafir. Ada orang tanya kadang-kadang anak sakit hantarlah macam mana, suami tak ada. Ataupun dia teman anak dia pergi daftar kan, suami memang tak dapat nak cakap apalah mana. Tapi kalau suami tu memang boleh gerak ke apa sihat, dia bagi gitu je, suami tu bertanggungjawab tu. Faham tak? Ni saja apa? Tajim rumah. Dan isteri pergi tu, ada izin dah. Tak boleh gitu. Suami ada kudrah lagi, dia tak sakit, wajib dia teman. Faham tak suami? Ada suami buat malas, tu cerita dia. Bukan kat sini, dekat Uganda, sini bagus. Faham? Okay. Musafir. Lepas tu saya kata tolong ajak mari belajar. Tak belajar ni tak lepas ni. Tengah betul ni InsyaAllah. Pergi kerja pun kena tengok juga tampung keluar. Ialah kerja tu kalau kata memang, kalau kerja tu lebih kepada nak berlebih-lebihan tu tak kata apa kan. Tapi akhir zaman ni memang kita tahulah kerja macam, ialah kita faham akhir zaman ni itulah satu zaman makruh lah ni sebab apa ni, tak ada mahram muas, semua anak perempuan. Tapi nanti kita sama banyak panjang cerita dia ni. Ini mungkin 3 siri nanti. Boleh Pak? Boleh? Sebab kita dah boleh faham. Okey, musafir perempuan, namanya perempuan. Laki tak ada cerita mahram, tak payah. Laki nak pergi jalan mana pergi ya? Faham tak ni? Laki tak cerita ni. Ni cerita perempuan. Okey, ada dipanggil wajib, ada yang panggil dia sunat, ada namanya harus, ada namanya haram. Makruh tu dia bila ada keperluan lagi tu. Makruh boleh lah, boleh tambah makruh. Makruh sebab apa tadi? Dia tadi sebab kerja, atau anak ni, atau pergi sebabkan oleh benda yang tak dapat nak dialatkan betul. Tu dia nampak dah. Okey, tap screen jangan lupa follow. Ajak kawan, mari dengar ni. Baik, tak dengar ni baik. Betul. Ramai orang terplay off ni. Wanita lah, laki. Suami ni kena faham suami ni. Ni kita benarkan isteri kita keluar apa ni, tengok balik. Okey, wajib iaitu pada haji dan umrah. Umrah apa? Wajib maksudnya yang pertama. Ada para ulama membahaskan tadi. Okey, sunat iaitu haji dan umrah. Sunat maksudnya kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ada bayangan tak? Sampai habis?
seterusnya. Harus yaitu perkara yang biasa-biasa kita jalan-jalan kan, harus pergi KL berselawat. Ada sunat ke harus? Kan ada yang buat program dekat sana kan, biasa kita juga buat rombongan pergi selawat kan, ada tahu biasa buat ada. Aman harus ke sunat? Harus ya betul harus. Itu KM pesawat contoh harus dia bukan sunat. Sunat hanya haji umrah. Makruh lagi cerita ni udah cerita itu. Dan nak jadikan ini hukumnya, dia ada satu perkara yang sama, iaitu wajib ada mahram. Satu orang lelaki. Suspense cerita ni. Okey, dapat dah cerita ni. Ada tak Ustaz, kalau sekarang ni kan orang nak pergi umrah, kadang suami tak teman, haji tak ada duit, tak cukup, seorang je mampu, Ustaz, macam mana cerita? Pada wajib ada dua pendapat yang kil, dapat lemah, boleh guna? Boleh lah. 3 orang perempuan yang dikenali, yang dipercayai, atau ada setengah ulama kata 2 orang boleh juga, 2 orang perempuan. Faham tak? Bukan lelaki ni, perempuan. Okay. Ni dia tak ada mahram ni. Anak perempuan bukan mahram. Kira di bawah dia. Kalau anak perempuan dipercayai, mahram ni perempuan dengan lelaki dia dikira mahram. Faham tak? Mana ada perempuan tak kira mahram gitu. Dan satu lagi, dia ada mahram, tak payah siapa-siapa, tak ada orang masuk, kosong orang. Boleh umrah? Boleh. Ini ada dalam kitab. Boleh. Pada wajib haji umrah, dalam syarat dia apa? Syarat dia aman. Yang ni settle. Wajib faham? Settle tak? Settle. Yang ni tak faham. Tapi kan, dia punya syarat pertama, katalah dia ada duit, dia dah gila semua ni umrah haji, dia nak buat kali kedua, jadi apa? Sunat. Bila jadi sunat, nak tanya kena mahram tak? Kena mahram. Kalau tak ada mahram, tak boleh maksudnya. Jadi haram. Makruh apa? Haram. Tak mesti. Siapa kata Ustaz? Dalam kitab Sabilul Muhtadin, dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Tak percaya saya lagi? Kalau tak percaya tak cakap mufti. Dalam fatwa mufti negeri wilayah Kesukuran dah letak. Dalam fatwa diambil dari banyak kitab, dikeluarkan dengan satu khulasah, satu kesimpulan, iaitu yang haji pertama settle, tetapi bagi yang kedua, ketiga, keempat, kelima wajib ada mahram. Kalau tiada, maka berapa ramai hari ni pergi umrah kali kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh tanpa mahram. Betul tak betul saya cerita ni? Semua cakap pun. Kalau tahu ni tahu lah. Dia belajar tak? Tu cerita ni. Ni cerita sini, habis sini. Dia cerita sikit. Gana Ustaz. Bukan gana. Kita risau umat. Faham tak risau umat ni? Ni baru je kawan. Memang saya dah ngajar berapa tempat dah ni. Saya ngajar kuliah muslimat juga. Yang mahkamah muslimat tu semua. Habis kita bagi semua dalil kitab, semua kita bagi kitab besar-besar, bukan kitab yang kecil-kecil nipis. Kitab Sabilul Muhtadin. Lepas tu kenakan yang besar lagi kan Arab pula, kan tak ada makcik pula tadi. Lepas tu bawa lagi, kita screenshot fatwa mufti. Bukan saya cakap, mufti. La ilaha illallah. Lepas tu bawa dengan seorang yang
mutawifah. Dia kata yang ejen yang travel yang umrah haji ni bawa. Bila bawa tu dia kata mana ada ni salah ni sesat ni. Kata la ilaha illallah. Ni kitab ni salah. Itu mu'tabar. Astaghfirullahalazim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Iyalah memang ada kata ejen, tahu dah syarikat ke ejen, tapi orang panggil ustazah. Ni saya bukan nak marah tapi geram ni rasa. Faham tak cerita dia ni? Kita dengar tu, dia saya paling sedih bila dia kata kitab ni salah. Kitab ni tak boleh guna. Kitab tu Sabilul Muhtadin. Dia merendah-rendahkan kitab para ulama, menolak ijma' ulama. Malah nak sebut. Batu tolong tanya betul-betul yang bawa kita tu macam mana cerita tu. Allahu Akbar. Dia kadang bukan nak marah, tapi kita sedih dengan keadaan umat. Sebab tu saya kata, sebab tu perjuangan saya satu je, belajar guna kitab, belajar kitab. Ni sampai tahap tolak kitab ni. Dah, tu tak tengok, tak nak tengok je. Lepas tu bagi fatwa mufti, tak nak tengok, tolak gitu je. Dia kata Arasadi bagi la ilaha illallah. Dia hujah macam tu. Kau paling kurang katalah dia kata kitab ni, saya ada dalil daripada kitab yang lain. Keluarkan kitab tu. Tu baru orang yang betul-betul berilmu. Dia ada mungkin ada hujah dan dalil pada saya pun. Kerana ikut saya pun nak tahu. Sebab saya cakap saya tak tahu, saya tak pandai. Saya baca kitab mana yang saya belajar. Tapi kalau ada betul lah satu kitab yang mengatakan boleh, saya pun nak tahu sebab saya nak lepaskan juga benda ni. Faham tak? Bukan kita saja nak menyusahkan orang ke apa, bukan. Kita nak kerana umat jaga syarak. Tu je. Faham tak cerita dia? Faham? Kita nak bagi umat lepas. Tapi dengan perangai macam tu, Batus kata tolonglah lepas belajar guna kitab. Tak boleh nak cakap sembang kosong gini lah. Batu antara ini saya minta yang duduk belajar dengan ni, kita kena perjuangkan. Bila belajar ada kitab, bila belajar ada kitab, supaya kita boleh wujudkan kelompok. Belajar tu dia kena ada rujukan, baru orang tak banyak tolak. Faham tak cerita dia ni? Boleh faham Allahu Akbar. Sakit ni keadaan umat sakit ni. Dia dah macam dia hujah dia apa? Arab Saudi bagi. Dia tak tahu Saudi tu macam mana. Kan Saudi tu kena hujah yang macam mana. Faham tak? Allahu Akbar. Jadi tolonglah, kalau katalah kita ada saudara mara, adik-beradik yang nak pergi haji umrah kali kedua ketiga ni, ada rezeki lebih ke apa kan, pandang balik dulu pergi tu macam mana, ada mahram ke tak. Tolong kalau tak ada mahram, tenang dulu, tenang, kumpul duit dulu, ada mahram bawa. Haram dia okey, ibadat kalau dia buat umrah tu sah lah, ibadat dia tu nak kata ibadat buat tak, tapi dalam musafir yang haram ni dia tak boleh jamak kasar, kena tamat. Dia solat tetap diterima oleh Allah Ta'ala, cuma kalau dia jamak kasar tak sah. Kalau jamak kasar tak sah, dia mesti tamam waktu dia. Tak tahu lah, pada pandai ni tu. Tu cerita dia. Faham tak? Tamam kena solat betul lah. Ibadat solat sah,
Nah, kalau betul tamam dia buat tu dapat pahala. Cuma perjalanan dia tu dalam keadaan safar maksiat. Safar maksiat tidak boleh jamak qasar. Dia boleh, dia dapat tak cerita tadi. Siapa yang dah buat, tolong qada balik. Minta kalau ada saudara mara ke dulu pernah tengok ni tapi tolong kalau yang ingat mana kita jamak qasar subuh tak payahlah, subuh memang tak ada jamak qasar. Okay, ada soalan lagi jelas tak ni? Ni saya tak masuk bab harus lagi. Ni baru sunat. Kalau harus lagi dahsyat. Sunat berapa tadi? Ada soalan lagi tak? Semua sudah masuk yang harus. Ya. Yeah. Tiga orang lain. Tapi boleh ambil 2 orang. 2 orang tu 2 orang lain. Perempuan tak salah, siapa-siapa ya gini dia percayai. Kalau dia katalah dia pergi travel agent, satu bas tu semua perempuan, selamat dah kira. Yang wajib ni kita tak di sangat. Dia settle yang wajib ni. Yang kita risau yang ni. Yang wajib apa tak cakap, memang tu tak ada masalah. Okey, boleh kita ambil yang harus ni sempat masa sekali 4 minit ni. Tengok. Harus jalan-jalan. Maksudnya contoh tadilah pergi Korea, pergi KL Selawat. Saya nak tanya, masa di KL Selawat tu ada mahram tak? Jadi hukum sama macam sunat. Siapa pergi musafir ni dia musafir maksiat. Ustaz kan pergi selawat dapat sunat, dapat pahala. Selawat tu cerita selawat dapat pahala selawat. Perjalanan tu tak boleh. Faham tak? Maksudnya tidak boleh jamak dan qasar juga. Kan biasa kan kadang-kadang helwa wanita kan dia suka buat jalan-jalan. Ni kat sini tak tahulah, tapi banyak dia serupa macam tu. Jangan cerita. Dia boleh tak Ustaz? Boleh, ada kaedah, boleh. Masa satu bas tu kan semua wanita kan muslimat. Belakang tu suami kau kereta. 40 kan? 40 suami kau. Allah buat macam kungfu. Faham tak cerita ni? Tu cerita ni. Tak, jangan potong. Nanti laju sangat potong lah. Kalau apa dia punya bas dia berhenti kan, kita telajak pula nanti. Dan syarat dia tak boleh lebih 44 meter. 44 meter dengan mahram. Lebih kurang lah 44 meter. Dia lebih sikit ada. Okey, boleh. Boleh buat itu. Boleh buat itu saya tak salah. Pergi mana-mana. Tapi ingat suami follow. Follow. Tu teknik lah. Ustaz, susah lah Ustaz. Ada kaedah lain? Ada. Ada. Memang pasal nak tolong ni. Nampak? Masa pergi sana, pergi mana-mana yang harus ni, pastikan ada pengajian fardu ain. Tepat gitu-gitu ada pengajian fardu ain. Nak bagi lepas. Sebab kan ada satu kaedah boleh keluar rumah tanpa izin suami untuk belajar fardu ain jika suami tak mengajar kan. Lepas tu saya cadang kalau kata susah nak cari guru mengajar fardu ain, mana dalam pas tu sedia seorang ustaz fardu ain ta'zah ke yang mengajar fardu ain. Tapi fardu ain kena faham, fardu ain bukan fardu kifayah. Sebab zaman sekarang ramai yang mengajar fardu kifayah. Jadi kalau susah cari, beritahu saya ada ustaz-ustaz yang ngajar fardu ain. Saya tak sempat. Saya tak sempat. Fardu ain. Tapi kita tak ada.
Digantung dia maksud. Hantar kita ada. Dah kita okey tak? Kita dah pandai. Yang hantar tu dah pandai ke tak? Mungkin dia tak pandai kan. Kalau dia pandai dia ikut. Jadi itulah mana kalau dia hantar memang lepas pada tanggungjawab seorang suami mengajarkan fardu ain. Boleh. Lepas tu suami pergi lagi kan. Isteri tu, dia tak salah. Dengan keadaan apa? Isteri tu belajar ilmu fardu ain. Tapi kalau kita contoh dah dihantar, isteri belajar ilmu fardu kifayah, contoh ajar belajar Al-Quran tajwid dia. Tapi tak ada fardu ain. Contoh gitu. Lalu balik tu suami balik rumah. Rumah suami itu jauh daripada 44 km daripada tu. Dosa tak isteri? Dosa. Suami pun dosa juga, membenarkan maksiat. Duduk kereta kan? Tu cerita dia. Hantar duduk dalam kereta, tidur kat situ, ambil tilam. Belajar sekali kan? Belajar sekali patutnya. Tapi kalau dia ustazah, baik. Kalau berfaduan ustaz kan susah. Saya tak nak cerita benda panjang tadi jadi. Apa tak yang ngajak? Bukanlah apa ya apa. Memang betul para sahabat tu pun ada belajar dengan Sayyidina Aisyah kan. Kalau ustazah tu orang lama apa, kalau muda tu cerita risau. Tak faham tak apalah. Meter 44 meter bukan kilometer. Meter. 40 meter sampai itu boleh pergi mana-mana. Okey, dapat Dapat. Jadi kalau pergi Korea, anak kita ayah, saya nak pergi Korea ayah. Dah beli dah tiket semua ni. Pergi kawan-kawan. Kawan lelaki dah? Tak ada. Sama je kawan lelaki dia lagi teruk. Kawan lelaki dah. Tu kan, kalau kata suami ada tak, aku cerita lain. Apa hukum tu? Nak pergi Korea dengan kawan-kawan perempuan? Haram. Faham tak cerita saya ni? Cerita faham Oh susah. Ustaz nak pergi kerja jauh Ustaz. Kerja makruh yang sada zara'i tadi. Sebab dia perlu pada kerja lepas. Jadi lebih baik di rumah lah kalau kata. Tapi makruh ni dah macam mana rezeki kan. Macam anak belajar jauh contoh. Anak kan belajar kadang tempat-tempat yang jauh ke apa. Itulah cerita. Boleh. Itu sebab belajar. Tapi lagi cantik nak lepas lagi tempat belajar ada fardu ain. Lagi cantik. Dia senang gini lah muslimat. Kalau boleh gitu panggil je seorang ustaz-ustazah yang ngajar fardu ain. Saya tengah cerita. Betul tak? Okey lagi. Suami kan tanya, jangan main ikut je, tanya. Ada tak yang ngajar fardu ain? Tak ada, tak payah bagi. Duduk rumah. Nanti jalan sama-sama. Kan settle. Ada dia sebenarnya hukum syarak ni bukan nak nyusahkan kita. Hukum syarak ni nak jaga marah wanita. Hukum syarak ni nak memuliakan wanita. Faham tak? Dia bukan kita nak ikut kaedah barat semua boleh memang habis Yang belakang kita 4 orang ni sampaikan dekat kawan-kawan tu tak faham bawa datang sini. Tak faham dah datang sini. Nanti kita cerita lagi. Boleh apa tak? Ke ada tak wati ke apa ke boleh tak salah. Nanti kita bawa kitab. Kalau tak percaya gitulah buka fatwa mufti. Ada lagi satu fatwa al-irsyad bagi. Sekitar bukalah. Betul sama juga. Banyaklah fatwa sama dah benda syarak benda sama dah takkan berubah kan. Okey, settle dah cukup dah cukup masa dah habis ni, masa dah habis. Okey, jadi cukup dulu. Okey. Jadi mintalah tolong insya-Allah suami jangan malas sangat. Isteri nak jalan tu temanlah. Dah kata-kata saya naik ramai-ramai dengan wanita tak apa saya nak teman juga. Cakap je lah macam tu faham tak? Sebab saya belajar cakap tu. Tak.
Faham isteri suami insya-Allah sayang tak isteri. Dah sayang kenapa main tinggal-tinggal gitu. Batu di syaran nak bagi rapat tu. Itu cerita syarak. Boleh. Wallahu a'lam. Ada soalan ni. Kalau perempuan dengan perempuan kau rumah dua ketiga tinggalkan suami. Kalau rumah tinggal suami itu ya dosa, kesian suami. Suami nak makan apa? Ataupun dia mana? Okey, kalau isteri tinggal transfer. Suami pergi berjalan sama perempuan dengan ya itu yang cerita dia tadi tu. Lebih tak 44 meter. Kalau dari situ dia pergi jalan-jalan tu, ada tak majlis fardu ain? Tauhid fiqh ada? Tak ada. Tak boleh. Oleh kata letak suami pun kan ada mahram yang lain. Bapa saudara, anak mesti yang mumayyiz dalam 10 tahun. Ataupun cucu. Ada tak cucu? Ataupun kalau tak cucu siapa nama? Anak sesuai. Menantu. Menantu. Takkan menantu tak sayang mak mertua. Menantu boleh juga. Faham tak? Banyak. Bukan ayat suami je. Dan kalau kata tak ada suami macam mana? Anak semua perempuan. Menantu ada tak? Menantu ada. Panggil menantu. Okey, boleh dapat? Dapat Boleh tak boleh ni macam banyak mikir nama. Boleh cukup dulu insya-Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadan alladhi tanhallu bihi al-aqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghaghaib husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli hadd wa nafsin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.